Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang Allah Ta'ala sediakan dengan pelbagai kelebihan, Allah sediakan dengan pelbagai fadilat untuk supaya kita bersemangat bagi melaksanakan ibadat puasa di dalam bulan yang mulia ini. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, antara kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang merupakan kalamnya yang menjadi petunjuk kepada umat manusia, umat Muhammad akhir zaman. Allah menyatakan dalam Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebut, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di dalam malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah malam yang Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam di mana kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadat di dalam malam tersebut, maka dia akan mendapat ganjaran di sisi Allah seumpama beribadat 1000 bulan. Maka malam Lailatul Qadar ini yang Allah berikan kelebihan yang sangat banyak itu, Allah Ta'ala turunkan Al-Quranil Karim yang menjadi petunjuk kepada kita semua. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah dia Al-Quran, iaitu Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita berada dalam sebuah hutan, kita berada di dalam keadaan kita tidak dibekalkan dengan peta yang boleh kita jadikan sebagai petunjuk untuk kita berada dalam hutan tersebut. Kita berada dalam hutan tanpa kita memiliki peta, maka sudah pasti kita akan sesat di dalam hutan itu, kerana kita tak tahu nak melalui jalan yang mana yang patut kita lalui. Begitu juga kalau sekiranya kita berada dalam kegelapan malam, kita tak nampak, kita tak dibekalkan dan tak diberikan dengan cahaya, maka begitulah juga kita akan dalam keadaan sesat, teraba-raba mencari jalan yang betul, yang mungkin boleh menyebabkan kita, kalau tanpa cahaya ini, kita akan tersungkur rebah, kita akan jatuh, kita tersepak batu, kita akan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Maka kalau kita dibekalkan dengan peta, jika kita berada di dalam hutan,
kita akan tahu jalan mana yang kita nak lalui. Kita akan tahu jalan yang sebetulnya yang patut kita lalui. Begitu juga bila kita diberikan cahaya, kita akan nampak mana jalan yang patut kita lalui. Begitulah Al-Quranil Karim, kalam Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, bagi untuk kita hidup dalam hutan dunia ini. Kita berada dalam kegelapan dunia ini. Ia menjadi cahaya kepada kita. Kerana itu, sepatutnya kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penurunan Al-Quran ini, kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah bagi petunjuk kepada kita, Allah berikan kepada kita hidayah ataupun Allah tunjukkan jalan melalui Al-Quran ini, jalan yang diredainya, jalan yang benar, jalan yang betul, yang boleh membawa kepada kita, membawa kepadanya, iaitu kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang menjadi isunya sekarang ini ialah apabila umat Islam tidak mahu mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, umat Islam tidak mahu mengambil Al-Quran sebagai jalan penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi di dalam kehidupan di dunia ini. Kita tahu bagaimana keadaan kita hari ini. Kita berdepan dengan pelbagai masalah. Sama ada masalah yang berbentuk peribadi kepribadian insan, berbentuk rumah tangga, dalam bentuk keluarga, dalam bentuk masyarakat, kenegaraan. Kita berdepan dengan banyak sekali masalah. Kita berdepan dengan keruntuhan akhlak para pemuda-pemudi. Kita berdepan dengan ketidaksopanan anak-anak kita, anak murid kita yang tidak ada langsung adab dengan gurunya. Kita berdepan dengan masyarakat yang hidup dalam keadaan ketakutan kerana jenayah yang banyak. Kita berdepan dengan pelbagai penyakit sebagaimana yang kita sedang alami sekarang, iaitu kita berdepan dengan coronavirus, satu penyakit yang menyebabkan kita terpaksa hidup dalam suasana yang berbeza dengan suasana sebelum ini. Sepatutnya semua yang berlaku ini menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita. Hakikatnya masalah-masalah yang kita hadapi ini adalah merupakan masalah yang Allah Ta'ala telah pun berikan jalan penyelesaiannya. Kita berada dalam hutan yang kalau kita tak nak ambil Al-Quran sebagai jalan penyelesaian, maka kita akan terus dalam kesesatan. Kita berada di dalam kegelapan malam kalau kita tak nak mengambil Al-Quranil Karim sebagai cahaya petunjuk daripada Allah bagi menerangi kegelapan masalah yang kita hadapi, maka kita akan terus teraba-raba, yang mungkin juga membawa kepada kita tersungkur jatuh kerana tersepak batu tak nampak disebabkan kegelapan malam tadi. Muslimin dan muslimat, sepatutnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena yakin akan kebijaksanaan Allah yang bersifat hakim, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan hukum hakamnya, ketetapannya, suruhannya, dan melarang kita daripada melakukan perkara yang tidak dia sukai. Dengan kita melaksanakan dan mengikut petunjuk Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti kita
tidak akan sesat dalam kehidupan hutan dunia ini. Kita tidak akan terus berada dalam kegelapan malam dunia ini. Kita akan hidup dalam keadaan disinari dengan cahaya, hidup dengan kebahagiaan, tidak ada rasa ketakutan dalam diri kita. Kita akan hidup dalam keadaan yang aman, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengikut Al-Quran dan ajaran daripadanya. Ingatlah kita kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinukilkan di dalam Al-Quranil Karim sendiri. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk perlembagaan yang ditinggalkan. Kita berdepan dengan masalah, kita berdepan dengan pelbagai perkara, kita lebih suka mengambil petunjuk, mengambil cara yang bukan daripada Al-Quran. Kita mengambil cara barat umpama contohnya untuk menyelesaikan masalah kita. Kita mengambil cara yang lain yang walaupun Allah dah tunjukkan caranya nak menyelesaikan masalah itu, Allah dah bagi kita petunjuk, tapi kita ambil pilihan yang lain. Ini tidak sepatutnya berlaku sebagai diri kita yang mengaku beriman kepada Allah. Sepatutnya kita yakin dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kebijaksanaan Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran yang pasti boleh menyelesaikan semua masalah. Tinggal lagi ialah bagaimana kita nak mentadbikkannya dan beramal dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita tersebut. Jangan kita menjadi seorang manusia yang mengaku beriman, menyatakan Al-Quran sebagai petunjuk, kita menyanjung tinggi Al-Quran, bahkan kita sangat marah bila ada orang yang menghina Al-Quran. Tetapi dalam masa yang sama, kita kadang-kadang tidak sedar bahawa kita juga sedang menghina Al-Quran. Bagaimana? Iaitu kalau kita meninggalkan Al-Quran dengan tidak beramal dengannya. Kita tidak meletakkan Al-Quran di tempat yang sepatutnya, iaitu yang patut kita amalkan. Tempat yang di mana kita sepatutnya beramal dengan Al-Quran ini, yang mana kita tinggalkan Al-Quran. Bila kita tak melaksanakan perintah Allah, kita tak melaksanakan suruhan Allah, kita buat perkara yang dilarang oleh Allah, kita buat maksiat, kita tinggalkan petunjuk daripada Allah, sebenarnya kita telah meletakkan Al-Quran di tempat yang tidak sepatutnya. Bila kita letakkan Al-Quran di tempat yang tidak sepatutnya, hakikatnya itu adalah juga kita menghina Al-Quran. Kalau kita sangat marah orang meletakkan Al-Quran ini di bawah tapak kaki kita, ya, secara zahirnya kita nampak orang letak Quran di bawah tapak kaki, maka kita akan marah. Tetapi sebenarnya kita juga kalau tak beramal dengan Al-Quran, meninggalkan Quran, maka sebenarnya kita telah meletakkan Al-Quran itu di tempat yang tak sepatutnya, bukan di tempat yang tinggi. Bila kita tak beramal dengannya, dengan itu sebenarnya kita telah hina Al-Quran. Jadi fikir-fikirkanlah, apakah benar kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejauh mana kita merujuk Al-Quranil Karim dalam menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Bukan sekadar masalah yang berkait dengan kepribadian manusia, bahkan dalam masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yang dihadapi oleh negara, dalam masalah jenayah, dalam masalah ekonomi,
sejauh mana kita balik kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya dengan bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran, kita menyedari akan hakikat ini, menginsafi bagaimana kita telah meletakkan Al-Quran meletakkan Al-Quran di tempat yang tidak sepatutnya, dari sudut kita beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sepatutnya kita sentiasa mengkaji dan melihat Al-Quran ini, bukan sekadar kita baca, bahkan kita tadabbur, kita beramal dengannya, mengkaji, melihat penyelesaian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan sekadar hanya untuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia adalah petunjuk di zaman kita, bahkan juga sehingga ke akhir zaman, sehingga kiamat. Sebab Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah yang kekal sehingga kiamat. Bila ia mukjizat, ia adalah petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk kepada kita. Justru itu kita perlu yakin dengan Allah yang bersifat hakim, yang maha bijaksana ini. Kalaulah Allah menurunkan Al-Quran yang sesuai untuk zaman Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, tak sesuai di zaman kita, apakah kita sebenarnya menyatakan Allah itu tidak bijaksana, Allah itu tidak maha hakim, maha bijaksana dalam menurunkan Al-Quran? Allah yang maha hakim, yang bijaksana ini, yang maha bijaksana ini menurunkan Quran yang mana ia adalah petunjuk untuk kita, bukan sekadar di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman awal Islam, bahkan di zaman moden kita, bahkan sudah pastinya sehingga ke akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekadar itu yang boleh saya sampaikan pada malam ni. Moga-moga ia memberikan manfaat kepada kita bersama. Moga-moga ia menjadi peringatan untuk kita balik kepada Al-Quran yang kita sambut, yang kita akan menyambut penurunan Al-Quran ini sempena 17 Ramadan, nuzulul Quran, mengingatkan kepada kita bukan sekadar berbangga dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, bahkan kita sepatutnya kembali kepada Al-Quran dengan merujuknya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau sekiranya kamu berpegang kepada dua perkara ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.